Pindaan 2012 bacaan kali yang kedua. Ya. Kedua sekarang. Tuan Yang Ketua, langkah pertama reformasi perundangan yang amat berhormat Perdana Menteri telah dilaksanakan apabila Dewan Rakyat dan Dewan Negara masing-masing telah meluluskan resolusi untuk mengungkai 3 proklamasi darurat pada 24 November 2011 dan 20 Disember 2011. Langkah kedua, reformasi perundangan yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1990 sedang dilaksanakan dengan pembentangan rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 202 bahan yang menjadi kesalahan keselamatan. Untuk mengelakkan berlakunya kelompongan dari segi jenis kesalahan, Kanun Kesiasaan telah pindah bagi mewujudkan kesalahan baru bagi menangani ancaman, pengganas, sabotaj, pengintipan dan aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen. Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan dalam kurungan pindaan 2012 ini akan melengkapi Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012. Di samping itu, Rang Undang Ordinan Darurat dalam kurungan Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah 1969 yang digunapakai untuk menangani jenayah terancam. Oleh yang demikian, bagi maksud melindungi keselamatan negara dan ketenteraman awam dengan lebih efektif, Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan dalam kurungan pindaan 2012 memperuntukkan secara amnya 3 kategori kesalahan substantif, iaitu A. 13 kesalahan baru di bawah bab 6 dalam kurungan kesalahan terhadap negara. B. Suatu kesalahan baru, iaitu menjadi anggota kumpulan pengganas, diwujudkan di bawah bab 6A, iaitu dalam kurungan kesalahan yang berhubungan dengan keganasan. Dan C. 2 kesalahan baru di bawah bab baru 6B mengenai jenayah terancam. Tuan Yang Ketua, berkenaan dengan pindaan bagi memasukkan 13 kesalahan baru di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, perlu saya jelaskan bahawa pindaan ini merupakan pindaan selari dengan izin Parallel Amendment yang dibuat ekoran daripada pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1990. 6 daripada kesalahan ini diambil daripada Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dengan ubah suaian yang sewajarnya, iaitu kesalahan berhubung dengan A. Percetakan, penjualan dokumen dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen. Pemilikan dokumen dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen. C. Pengimportan dokumen dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen. D. Pengeksposan pelekat. E. Penyebaran laporan palsu. Dan F. Penerimaan dokumen dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen. Selain 6 kesalahan tersebut, 7 kesalahan lain dalam bab 6 adalah kesalahan baru, iaitu A. Aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen. B.
percubaan untuk melakukan aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen. C. Penyebaran maklumat. D. Sabotaj. F. Percubaan untuk melakukan sabotaj. G. Pengintipan. Dan H. Percubaan untuk melakukan pengintipan. Sehubungan dengan kesalahan-kesalahan yang dimasukkan ke dalam kanun keseksaan, beberapa takrif penting juga telah dimasukkan untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Antaranya ialah takrif kod aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen dan kod dokumen dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen dan kod. Kesalahan di bawah bab 6 menyentuh kesalahan yang menjejaskan demokrasi berparlimen. Ungkapan demokrasi berparlimen atau dengan izin parliamentary democracy telah pun diguna pakai dalam Undang-Undang United Kingdom dalam kurungan UK, iaitu Security Service Act 1989. Subsection 1/2 Security Service Act 1989 di United Kingdom memperuntukkan dengan izin the function or undermine parliamentary democracy by political, industrial or violent means. Oleh yang demikian, ungkapan detrimental to parliamentary democracy bukan merupakan suatu ungkapan yang digunakan bagi menghukum kesalahan politik. Sebaliknya, ungkapan tersebut telah dipilih kerana ia merupakan ungkapan yang amat menyeluruh yang merangkumi semua aspek demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen mempunyai maksud yang luas. Perkataan demokrasi itu sendiri membawa maksud pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Manakala demokrasi berparlimen merupakan pemerintahan demokrasi yang dijalankan ahli-ahli yang berhormat semua untuk mengambil tempat dalam Dewan yang mulia ini. Jika demokrasi berparlimen digulingkan atau dilemahkan dengan cara yang ganas atau tidak berlandaskan perlembagaan, kerajaan yang akan dibentuk tidak lagi merupakan kerajaan yang dipilih melalui peti undi. Tuan Yang Dipertua, berkenaan dengan kesalahan baru iaitu menjadi anggota kumpulan pengganas yang diwujudkan di bawah bab 6A Kanun Keseksaan, hukuman bagi kesalahan ini adalah pemenjaraan seumur hidup dan boleh dikenakan denda. Berkenaan dengan dua kesalahan baru di bawah bab baru 6B mengenai jenayah terancang, kesalahan keselamatan. Dan dengan itu langkah-langkah khas di bawah rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012 tidak akan terpakai baginya. Dengan adanya peruntukan khusus mengenai kesalahan jenayah terancang, terdapat beberapa peruntukan lain dalam kanun keseksaan yang turut diperketatkan bagi tidak membuka ruang kelompongan undang-undang kelak. Tuan Dipertua, peruntukan rang Undang-Undang Kanun Keseksaan dalam kurungan pindaan 2012 terdiri daripada 9 fasal seperti yang berikut. A. Fasal 1. Tajuk ringkas
B yang baru sebagai kesalahan luar wilayah. C. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 107 dengan memasukkan perenggan baru dalam kurungan AA, iaitu memerintahkan dengan izin keman mana-mana orang untuk membuat sesuatu. Pasal 4 bertujuan untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai Seksyen 120A mengenai takrif komplot jenayah. E. Pasal 5 memasukkan subseksyen baru kepada Seksyen 120B mengenai hukuman komplot jenayah. F. Pasal 6 memasukkan kesalahan-kesalahan baru ke dalam bab 6, kesalahan terhadap negara dalam kurungan. G. Pasal 7 memasukkan takrif baru ke dalam bab 6 bagi kesalahan baru di bawah pasal 6. H. Pasal 8 memasukkan sesuatu kesalahan baru, iaitu kesalahan menjadi anggota kumpulan pengganas ke dalam bab 6A. Dan I. Pasal 9 memasukkan bab baru 6B mengenai jenayah terancam. Tuan Yang Dipertua, pindaan kepada kanun keseksaan adalah berasaskan kepada keperluan dan kehendak semasa. Penggubalan rang Undang-Undang Kanun Keseksaan dalam kurungan pindaan 2012 ini mempunyai dua tujuan utama, iaitu sebagai pindaan selari ekoran daripada pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan pembentangan rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012 serta untuk mewujudkan kesalahan baru berkenaan dengan jenayah terancam yang dahulunya ditangani melalui ordinan darurat dalam kurungan ketenteraman awam dan mencegah jenayah 1969 yang akan terhenti berkuat kuasa pada 21 Jun 2012 ekoran pengungkaian proklamasi darurat 1969. Rang undang-undang ini akan dapat membantu mencapai matlamat untuk pelaksanaan dan pentadbiran sistem perundangan yang lebih adil di samping memeliharakan kebebasan asasi individu sebagaimana yang dijaminkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, pindaan ini dilihat dapat memastikan bahawa keselamatan negara serta ketenteraman, keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan negara terus dikekalkan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun keseksaan dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Bahas.